Daripada ungkapan yang terakhir itu soal slogan, kerana banyak sekali soalan yang dikemukakan dan kita cuma tinggal 15 minit berbaki sebelum kita usaikan perbincangan ini. Namun teruskan soalan itu kerana saya rasa penting untuk kita mencerap, dan cabarannya adalah saya cuba mencuplik beberapa intipati persoalan ini bawakan. Dan saya rasa tugas besar forum wacana ini pagi ini adalah untuk memecah benteng persepsi. Istilah slogan yang digunakan, kelihatannya banyak sekali persoalan yang membangkitkan tentang is this another slogan, kerana kita sudah terbiasa. Bahkan saya yakin majoriti di dalam dewan ini merupakan penjawat awam. Kita sudah persoalannya, has this discourse being reduced into becoming another sloganeering yang akan kita letak di atas letterhead, di bangunan, dinamakan, ataukah ia merupakan satu yang harus kita hayati? Ya, kerana kita sudah terbiasa dengan satu Malaysia, makmur bersama, keluarga Malaysia, dan hari ini kita ada Madani pula. Soalan awal yang dikemukakan oleh audience adalah, saya nak berikan itu kepada Prof Ridwan. Kalau kami ini sebagai penjawat awam, bagaimana kita menterjemahkannya kepada dasar dan mengoperasikannya tanpa bersifat akademik? Kerana yang penting adalah outcome, bukannya soal sloganeering. Prof Ridwan. Baik, terima kasih Saudara Syed Munawar. Kalau kita lihat buku ini, kalau kita baca secara terperinci, penulis Datuk Seri Anwar Ibrahim memperincikan satu persatu apa yang perlu dilakukan. Kalau umpamanya tentang Cyberjaya, harus ada suatu pendekatan bagaimana Cyberjaya itu diperkasakan. Merapatkan jurang, bagaimana pemberian wifi secara percuma. Berkaitan dengan PTPTN, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang tertunggak dan sebagainya. Oleh itu, kalau kita baca buku ini secara terperinci, memang jelas perkara-perkara itu dinyatakan dengan begitu teratur, ya, dengan begitu terperinci seperti saya katakan tadi, yang memerlukan kita menterjemahkan. Cuma yang saya tertarik apa yang disebut oleh Saudara Moderator ialah, adakah terutama penjawat awam, saya juga bekas penjawat awam, masih lagi sebagai penjawat awam. Sebagai penjawat awam, kami sentiasa menerima pelbagai arahan ataupun slogan disebutkan tadi. Sebelum ini dengan slogan kemakmuran bersama keluarga Malaysia dan sebagainya. Adakah ini satu lagi slogan? Dan menyebabkan timbulnya rasa antara percaya tak percaya, optimis, pesimis dan sebagainya. Dengan sebab itu, dalam perbincangan saya tadi, kita harus melihat siapa yang mengatakan perkara itu. Rekodnya bagaimana? Dengan sebab itu, dalam konteks Madani ini, saya menjelaskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila menyebut sesuatu itu, beliau ada rekod kenapa beliau menyatakan perkara yang berkaitan. Dan ini beri meyakinkan kepada penjawat awam bahawa apa yang dinyatakan ini bukan sekadar slogan, datang satu Perdana Menteri, satu slogan, satu lagi Perdana Menteri, satu lagi slogan, tetapi apa yang cuba ditanjulkan di sini ialah ini merupakan sesuatu yang telah pun difikirkan, dirancangkan, diusahakan sepanjang beliau terlibat, bukan sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak sampai 60 hari, tetapi apa yang cuba beliau laksanakan itu ialah suatu yang telah pun berpanjangan lebih daripada 30 tahun ataupun 40 tahun. Dan ini bagi meyakinkan kita bahawa ini adalah suatu yang benar-benar boleh dilaksanakan, benar-benar boleh dilakukan, dan boleh benar-benar membawa pada kejayaan. Itu ulasan saya, Saudara Moderator. Ya, dan saya juga berharap ia tidak menjadi slogan nanti hanya diletakkan di atas t-shirt. Ya. Kerana sejurus bertukar kepimpinan, nanti slogan itu akan ditukar, dan kos menukarkan itu pun puluhan juta telah berlangsung sebelum ini. Kita harap kita ada, kerana saya mengungkapkan ini di dalam pentas ini kerana saya rasa apabila diceritakan tentang daya cipta dan peran serta, itu adalah isyarat daripada PMX bahawa rakyat di bawah harus juga memberikan input ke atas. It's a two-way traffic, reciprocal. Jadi kita harus lebih berani untuk mengungkapkan perkara-perkara secara berbeza dan berani untuk berbeza pandangan. Banyak soalan yang dikemukakan, tetapi beberapa soalan mention spesifik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Bila bicarakan tentang parameter sebuah negeri yang sudah kosmopolitan, maju, dan spesifik ditunjukkan di situ bagaimana nak menterjemahkan falsafah Madani ini dalam negeri maju Selangor, dan dituding kepada kerumitan-kerumitan, bahkan disebutkan dalam soalan itu insidennya Bukit Cerakah. Apakah boleh kita sediakan satu parameter mengukur bahawa sekarang Selangor menjadi sebuah negeri dengan falsafah Madani yang lebih baik daripada sebelumnya? Yang Amat Berhormat. Ya, sudah pasti mengekalkan prestasi dan juga
persepsi terhadap sesebuah pentadbiran, pengurusan dan juga pencapaian itu lebih sukar berbanding untuk mencapai sesuatu kedudukan tertentu. Dan ini adalah cabaran besar di negeri Selangor sebagai contoh. Tanggapan, harapan serta persepsi terhadap Selangor sebagai sebuah negeri yang terkehadapan, bukan hanya terkehadapan daripada sudut ekonomi, malahan menterjemahkannya di dalam polisi. Kita adalah negeri pertama yang perkenalkan Freedom of Information Enactment sebagai contoh. Kitalah negeri pertama di Malaysia sebagai contoh dengan segera memperkenalkan undang-undang perkahwinan bawah umur apabila ia diusulkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Kita juga negeri pertama perkenalkan contact tracing menggunakan QR code sebelah daripada COVID-19. Isu besar di sini ialah bagaimana mengekalkan kemampanan itu dengan konsisten dan terus menerus untuk menawarkan sesuatu yang terbaik di samping menangani dan menanggapi harapan-harapan dan juga cabaran-cabaran baru. Justru saya ingin kembali daripada perkara ini, saya nak sentuh tadi apa yang Profesor Dr. Rizwan sebutkan, istilah, slogan, perkataan yang kita gunakan, ia akan hanya menjadi slogan kalau ia tidak difahami. Ia akan hanya jadi slogan kalau kita tidak dapat penghayatan dan kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Ia bukan hanya jadi slogan kalau ia hanya ditampal dan dinyanyikan menjadi lagu tema yang kita siulkan. Sebab itu saya percaya permulaan penjelasan Malaysia Madani ini dengan siri forum, dengan penterjemahan buku, dengan pengutaraan buku adalah satu usaha supaya ia tidak menjadi slogan, supaya ia menjadi kefahaman, penghayatan, dan penghayatan itu menjadi satu citra ataupun menjadi jiwa dan hati nurani kita. Justru di depan saya ini saya percaya antara tiang seri penting yang akan menggerakkannya. Jadi sesedara yang ada di depan ni di kalangan penjawab tertinggi kerajaan ataupun NGO ataupun pimpinan kena menghayati aspek-aspek ini yang ingin dibawa, yang ingin diterjemahkan oleh Perdana Menteri. Dan sebahagian di sini Dr. Rizwan, orang yang kenal Datuk Seri daripada zaman muda, juga telah menceritakan pengalaman-pengalamannya membuktikan bahawa ini bukan perkara baru yang difikirkan semalam, tetapi ini adalah rangkuman pengalaman-pengalaman yang ingin diterjemahkan dan dibawakan. Baik, menyentuh kepada soalan yang dikemukakan sebahagiannya, bagaimana negeri Selangor sebagai contoh cuba untuk mengakalkan benda ini, malah menterjemahkan di peringkat awal. Kita sentiasa cuba berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan, termasuk perubahan-perubahan tema dan juga isu-isu yang dibangkitkan, supaya ia bukan hanya menjadi slogan tetapi benar-benar dilaksanakan dengan betul. Bila saya ambil contoh, bila saya sebutkan bila saya menjadi Menteri Besar Negeri Selangor, saya nak menukar daripada persepsi ini adalah perkongsian dan pemberian kewangan dan juga kenikmatan, sebaliknya kepada pemberdayaan. Dan itu saya tunjukkan bagaimana kita menggubal beberapa pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang tidak popular, kadang-kadang tidak membawa kepada kemudahan ataupun perkara yang segera difahami. Dan ini adalah antara perkara yang dipanggil sebagai kompleksiti dan kerencaman yang kita perlu hadapi bersama-sama. Saya sebutkan contoh bila Selangor mengetengahkan pandangan untuk menjadi smart state. Wah, negeri-negeri lain dan juga orang lain semua ketawakan juga. Sebab pada ketika itu perbincangan kita hanyalah smart city. Dan smart city itu ada perbincangan di peringkat dunia yang kemudian formulanya belum ada lagi jelas dan belum lagi dapat ada satu framework dan bingkai untuk diterjemahkan. Tetapi kita terus menggali, meneroka, mencari, mengetengahkan, mengemukakan, dan akhirnya alhamdulillah pada waktu ini kita hampir sampai kepada beberapa tapak-tapak tertentu dan juga bolehlah dikatakan sedikit kejayaan dengan bagaimana kita hadapi COVID-19, bagaimana kita melawan dan juga mengetengahkan program-program. Sebagai contoh, ketika pandemik, ini sampai kepada program kecil menangani penjaja. Ketika pandemik, kita peniaga-peniaga ingin berniaga di Bazar Ramadan. Kita ada 17,000 peniaga Bazar Ramadan setiap tahun. Dan ketika pandemik, mereka tidak boleh berusaha niaga. Kerajaan negeri perkenalkan platform kita yang dipanggil platform Selangor supaya mereka boleh duduk di situ dan menjual kepada publik. Hunch kita dan persepsi kita pada ketika itu, oh rupanya saya takut rakyat tidak membeli. Rupanya terbalik.
Rakyat bersedia nak beli dan beramai-ramai membeli sampai ke hari akhir, dan peniaga-peniaga rupanya takut, tak berani, sebab lihat wang kertas tidak ada di tangan mereka untuk mereka membuat kitaran perniagaan. Ini sampai kepada perkara detail lah saya sebutkan. Alhamdulillah kita dapat tangani, dan pada hari ini plus masih kekal. Kalau dia bermula dengan 200 orang, sekarang ada dekat 20,000 peniaga-peniaga dan usahawan yang duduk dalam platform itu. Inilah yang saya sebutkan, bahawa untuk menjamin kemampanan dan untuk menjamin sesuatu kelestarian terhadap dasar program perubahan dan juga respon kerajaan dan pentadbiran itu sangat perlu dan bersesuaian dengan keadaan-keadaan persekitaran. Saya ambil contoh soalan yang terakhir yang tentang Bukit Cerakah. Ini sudah pasti juga berkenaan dengan hutan dan juga kelestarian alam sekitar, yang antara lain ini mungkin perkara-perkara yang sering ditimbul balik, diangkat dan berulang-ulang, walau telah berulang kali ditimbulkan. Saya faham kalau benda ini berlaku pada tahun 95, ia tidak menjadi isu. Kalau ia berlaku pada tahun 2007, 2008, dan mungkin ada sekecil-kecil isu. Tapi dengan Greta Thunberg, dengan isu banjir besar yang kita berlaku, dengan landslide ataupun tanah runtuh yang berlaku baru-baru ini, concern, alert kita kepada rakyat juga sebenarnya semakin tinggi. Dan ini satu tanggungjawab kerajaan juga untuk menjelaskan, dan tanggungjawab rakyat juga untuk faham supaya kita tidak ekstrim. Kadang-kadang kita ini suka untuk outsource pada orang lain. Kenapa Madani ini nama istilah contohnya? Ini memang pilihan PM, dan akhirnya semua sampai kepada Perdana Menteri. Daripada tak sampai kepada program yang meruntun ke bawah, daripada sampai kepada pemikiran dasar, kita tunjuk ke atas, akhirnya sampai kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri mengambil tak boleh nak tunjuk ke atas, dia tunjuk ke bawah balik. Ini pilihan rakyat lah masa pilihan raya. Jadi dia berputar dan tak selesaikan masalah. Justru itu saya percaya kita memerlukan persepakatan dan juga kita memerlukan nilai persepakatan dan permuafakatan baru, deal baru di Malaysia ini dengan konteks kebertanggungjawaban bersama-sama. COVID-19 mengajar kita jaga kita supaya masing-masing mempunyai kebertanggungjawaban bersama-sama. Dengan kebertanggungjawaban bersama-sama inilah yang sudah pasti bukan semuanya harus memihak kepada satu pihak, sebaliknya membuka ruang kritik, membuka ruang perbincangan dan sebagainya. Ia akan menjamin demokrasi yang matang dan kehidupan yang baik, termasuk dalam menangani isu alam sekitar yang saya rasa detailnya kerajaan negeri telah berulang kali berikan. Tetapi paling tidak platform asasnya dalam hal penjagaan alam sekitar, Selangor masih lagi mengekalkan lebih 30% hutan sebagaimana yang ada dalam syarat yang harus ada bagi sesebuah negeri dan wilayah supaya mengekalkan kehijauan dan hutan kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Prof Ustaz. Masih lagi cuba untuk saya bantu meruntuhkan benteng persepsi hadirin yang berada di dalam dewan ini. Ramai sekali yang mengungkapkan dan mencetuskan rasa risau Madani ini suatu pengistilahan yang berat. Bagaimana kita ingin menyampaikannya kepada marahin di lapangan luar bandar generasi muda pewaris. Itu acap kali ditimbulkan dalam persoalan. Apatah lagi kalau kita mula membawa ini kepada pengoperasiannya. Ramai yang menyebut soal bagaimana kita ingin mengukur parameternya apa. Jadi dalam konteks konsep yang luas itu, dan untuk kita terjemahkan dalam bentuk cabaran-cabaran memperkenalkan dasar dan pelaksanaannya, mungkin perlukan sedikit titipan hikmah daripada Prof. Ya, terima kasih Saudara Syed Munawar. Saya melihat persoalan ini sangat penting kerana kita dah, seperti yang disebut tadi, semua Perdana Menteri dah banyak berslogan, daripada Islam Hadari, Satu Malaysia, kemudian ada Institut Wasatiyah tapi dah mati sekarang. Ya. Bahkan Prof, minta maaf, ada yang menyebut secara spesifik, adakah ini untuk menggantikan Islam Hadari, idea Madani ini? Dia sebenarnya bagi saya semuanya satu kesinambungan. Satu kesinambungan dalam satu package yang besar. Tapi persoalannya saya rasa dalam konsep Madani ini, kuasa penuh 100% mutlak di tangan rakyat penentuannya. Kalau rakyat tak mendukung, Madani akan gagal. Jadi kerana itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kita bertolong-tolongan, empowering people untuk sama-sama kita bekerja dalam perkara kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan bekerja sama dalam perkara yang membawa kepada kedosaan dan perseteruan. Kita nak rangkumkan istilah yang digunakan dalam buku Madaniyah, keterangkuman.
Maknanya semua pihak tak ada yang berkecuali mendukung pada kali ini untuk melihat dalam masa 5 tahun ini bahawa asasnya itu sangat mantap. Ya, tidak lagi ada datang Perdana Menteri yang akan datang nak ubah pula lagi. Wallahu alam lah. Tapi kita harap yang ini, saya sendiri bukanlah nak taksub kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya pun dah kenal beliau, nampaknya kali ini mempunyai pemerincian yang mendalam dari segi modus operandinya, antara prinsip, konsep dengan apa yang nak buat. Ada pandangan daripada seorang tokoh NGO yang saya baca dalam sosial media, dia mencadangkan supaya Parlimen Tamun itu sendiri menjadi model kepada masyarakat madani. Ya, begitu juga barangkali di Putrajaya. Tadi kita disebut penjawat awam. Penjawat awam antaranya dalam konteks dalam bangunan pejabat, ya, hubungan kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi di Putrajaya itu sendiri kita ada Desa Putra, contoh sebagai sebuah bandar pinggir dalam Putrajaya, di mana ciri-ciri masyarakat madani yang kita dapat lihat. Saya rasa cukuplah. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Saya beralih kepada Prof Haslinda, kerana Prof barangkali panelis yang menyebut soal generasi muda dan masa depan. Saya kaitkan ini dengan keyakinan, kerana antara makna intipati pada keyakinan itu termasuk trust, amanah dan juga pertanggungjawaban, dan itu memerlukan satu elemen kesalingan. Generasi muda hari ini berdepan dengan realiti bila mana melihat pemimpin, mereka gagal melihat uswatun hasanah. Banyak yang sekali tidak percaya, trust deficit itu sangat menebal. Agensi apa pun datang, persepsinya adalah inilah jentera, aparat kerajaan. Justru untuk kita menghadam dan mencerna, menghayati madani untuk dioperasikan di peringkat agensi akan menjadi satu cabaran, halangan persepsi yang sangat besar, khusus kepada generasi muda yang menganggap bahawa tidak ada siapa yang boleh dijadikan contoh. Dan ini adalah krisis kepercayaan yang penting harus kita tangani dalam langkah-langkah awal dan episod awal dalam usaha kita untuk membina keyakinan. Bagaimana itu boleh dilakukan sesegera mungkin? Ini sebenarnya bukan seharusnya diletakkan dalam tanggungjawab YB Hanayo ataupun Adam Adli saja. Itu perlu jelas. Berkaitan generasi masa hadapan ini perlu dibimbing dan disantuni oleh semua pihak. Tanggungjawab semua pihak, sebab kalau kita lihat data-data terkini, keadaan belia kita sangat kritikal dari segi kesihatan mental, dari segi ekonomi, dari segi kepelbagaian kesenjangan dan sebagainya. Kita rasakan dalam konteks persoalan yang saudara Syed pertanyakan tadi, kita cakap dia harus diterjemahkan dengan tingkah laku. Selain daripada turun kepada belia-belia, kita ada, kalau dalam aset belia ataupun dasar belia itu kita ada 8 kumpulan belia, dan harus disantuni setiap kumpulan ini, dan intervensi-intervensi melihat kepada kumpulan-kumpulan ini secara berbeza. Tidak boleh kita buat satu intervensi lepas tu kita sesuai untuk semua. Itu harus jelas kepada semua yang menyantuni anak muda. Jadi dia tak boleh kesampingkan satu pun anak muda yang ada dalam masyarakat kita. Dan untuk itu juga saya melihat kesejahteraan ini ataupun kesejahteraan anak muda ini, anak muda juga harus diberi faham tentang dalam konteks madani ini, membentuk masyarakat madani ini, pemikiran pelbagai yang ada dalam masyarakat Malaysia. Maknanya bukan harus memahami tamadun Cina, Melayu, India, Jepun dan sebagainya, dan ini harus diberikan di media-media massa. Saudara Syed menyatakan segera, kan, media massa sangat memainkan peranan, TikTok dan sebagainya, tetapi harus disusun dengan rangka jangka masa panjang untuk melihat keberhasilan yang lebih tuntas. Itu penting, saudara Syed, ya? Dalam keadaan media massa juga berdepan dengan tebalnya persepsi trust deficit, itu cabarannya. Saya ingin memberikan 1 minit kepada setiap panelis sebelum kita mengakhiri ini. Apa yang harus dibawa pulang daripada perhimpunan ini? Seketika nanti kita akan mendengar amanatnya terus daripada Yang Amat Perdana Menteri. 1 minit. Apa yang harus kita mulakan dengan menghayati madani ini? Saya mulakan dengan Prof Haslinda terlebih dahulu. Saya melihat manusiawi itu. Manusia ini merentas bangsa, agama,
dan sebagainya, dan juga gap-gap yang ada. Jadi apabila kita faham makna manusiawi, kita akan turun dengan menjiwai tingkah laku kita dengan rasa beradab dan dengan rasa yang memberi makna kepada orang lain. Okey, Prof Ridwan, silakan. Saya nak teruskan apa yang saya sebutkan tadi, bahawa bagi menentukan kejayaannya islah, perubahan, bersedia untuk berubah. Ya. Dan apa yang digagaskan oleh Madani ini adalah untuk berubah, ya. Tak menafikan sekarang kita telah selesa, baik, tetapi itu tidak cukup. Yang pentingnya apabila kita melihat adanya potensi-potensi yang lebih baik dan kesediaan untuk berubah. Dan saya yakin dengan kesediaan ini, apa yang disebut dalam Madani ini akan mencapai kejayaan. Kalau tidak, kita akan berada di takut lama. Datuk Seri. Saya akhiri dengan mengungkap syair daripada Hamzah Fansuri. Perteguh jua alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu di situ. Madani adalah usaha Perdana Menteri yang ke-10, dan pentadbiran ini ingin merungkai cabaran-cabaran yang kita gariskan. Dan marilah kita bersama-sama merungkainya bersama-sama dengan pengfahaman, penghayatan dan pemufakatan untuk kita merentas cabaran-cabaran di depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Prof. terima kasih. Untuk mengakhiri forum ini, saya mengambil tema kesamarataan, bahawa sesungguhnya kita nak semua bangsa, semua kaum tanpa mengira agama dapat memenuhi kehendak universal, termasuk dalam agama Islam, seperti hadis Rasulullah yang menyebut bagaimana an-nasu sawasiyah ka'asnanil mush, manusia itu sama rata seperti tersusun rapinya gigi-gigi sikat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, tentu saja kita hadir ke dalam dewan ini membawa persepsi, paradigma, bias kita terhadap realiti semasa. Dan itu tidak terelakkan disebabkan oleh keunikan kita masing-masing. Saya masuk ke dalam dewan ini, yang saya pertanyakan, adakah Madani ini is a workable plan? Apakah ia sesuatu yang boleh dioperasikan? Kerana kita sudah terasuh sejak awal Wawasan 2020 sebagai suatu idea menjadi kompas kemajuan negara. Dialih pula kepada satu Malaysia, kemakmuran bersama, keluarga Malaysia, dan kini tiba kepada Madani. Saya sangat mengharapkan ia tidak berdiri sebagai satu slogan yang kita letakkan di dinding dan di baju semata-mata. Kerana kalau kita lihat kepada 6 teras picu drivers yang dikemukakan, ada elemen kesalingan yang sangat jelas. Kita bermula dengan kemampanan, dan kemampanan itu akhirnya untuk mencapai kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu tidak akan dapat dibangunkan tanpa adanya daya cipta. Apabila kita mula berdaya cipta, memberikan ruang untuk berkreatif, tentu saja akan ada kesenjangan dan gangguan. Di situ memerlukan hormat. Dan hormat itu kemudiannya memerlukan keyakinan, trust, amanah, pertanggungjawaban, supaya kita tidak akan terbablas daripada parameter yang disediakan sebelum kita benar-benar mencapai tahap insan yang tertinggi. Bagaimana itu akan diterjemahkan dalam bentuk dasar dan aktiviti dan program, saya kira itu yang perlu kita rincikan, dan itu memerlukan suatu ruang lain dalam konteks fokus group. Dan saya kira itu tujuannya. Namun pastinya intipati teras akan disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat dalam kesempatan yang akan datang.